Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Wani Pagi bersama saya Nur Syazwani Sapusham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli, dan kami hari ini bersiaran dari rumah. Hari ini kita ada satu topik yang agak menarik untuk dikupaskan, di mana saya pasti setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pastinya teruja selepas menerima perkabaran gembira bahawa mereka bakal menimang cahaya mata, dan ia selalunya diterjemah dalam pelbagai reaksi ragam dan gaya. Dan bagi mereka yang berpengalaman, pastinya mereka sudah terbayang persediaan yang perlu dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi mereka. Namun dalam kita bercakap berkenaan persiapan menyambut kelahiran orang baru itu, timbulnya banyak perancangan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh kehamilan. Ia selalunya bermula dengan simpanan kecemasan, kelas antenatal, pengambilan insurans, teka-teki jantina, pilihan nama hinggalah kepada pakaian dan tempat tidur bayi. Semuanya saya pasti pasangan yang akan menimang cahaya mata ini akan mengaturkannya dengan kemas, dan dalam kebanyakan hal persoalan mengenai kekerapan bertemu doktor dan melakukan imbasan ultrabunyi atau ultrasound sering menjadi topik perdebatan. Ada yang mengatakan imbasan tidak boleh dilakukan secara kerap kerana bimbang memberi kesan kepada bayi. Hafizi? Dan tetapi ada juga yang tidak ambil pusing dengan pelbagai teori yang dilemparkan orang lain. Sebaliknya bertindak mengikut keadaan, tahap kesihatan, keperluan ibu dan bayi dalam kandungan. Dan hari ini kebanyakan bakal ibu dilihat begitu teruja, memuat naik gambar dan video bayi dalam rahim versi hitam putih. Ada yang imbasan 3D, 4D, malah 5D, tidak kira di laman media sosial menerusi aplikasi berkenaan, aplikasi pesanan itu. Dan tetapi sejauh mana selamatnya ujian imbasan ultrabunyi dan adakah ia perlu dilakukan? Dan untuk mendapatkan penjelasan lanjut, kita bersama pakar obstetrik dan sakit puan UiTM Private Specialist Center, Dr. Nazratul Aiman Wan Nordin di talian ketiga ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syazwani dengan Hafizi. Baik, Doktor, jika kita perhatikan secara purata, ya, kira-kira 90% daripada bakal ibu kini menjalani sekurang-kurangnya 2 kali imbasan ultrabunyi untuk memeriksa bayi mereka ketika mereka ini mengandung. Jadi apakah tujuan sebenar imbasan ultrabunyi ini selain mendapatkan gambar dan juga video bayi dalam kandungan untuk simpanan ibu apa? Mungkin ada tujuan-tujuan yang lain yang boleh kita tahu. Okey, terima kasih Hafizi sekali lagi. Kenapa kita kena buat ultrasound scan sewaktu kehamilan ni, sewaktu ibu-ibu mengandung ni. Tapi sebelum kita nak cakap pasal kenapa ataupun perlu tu, saya rasa lebih baik saya cerita secara teknikal sikit dulu mengenai apa tu sebenarnya ultrasound. Sebab ultrasound ni dia tidak sama macam imbasan ultrasound ni tak sama macam radiasi ionizing macam kita bagi X-ray ataupun CT scan. So basically ultrasound ni adalah gelombang bunyi yang berkuasa tinggi yang selalunya lebih daripada 20 kHz, yang mana kita punya telinga memang tak berkesan ultrasound bunyi ni. So kalau gelombang ni ada macam-macam jenis, macam contoh saya cakap ultrasound ni gelombang bunyi, ada juga gelombang microwave, micro, okey, iaitu microwave yang kita duk panaskan masakan. So gelombang ni dia akan berdasarkan kita panggil macam mana dia melalui media tu, dia punya gelombang tu melalui media. So sebenarnya secara jenisnya ialah ultrasound bunyi ni adalah gelombang bunyi sahaja. So macam mana kita boleh dapat gambar dekat monitor scan tu pula, dia ada pulse echo principle. Maksudnya gelombang ni akan melalui berbagai media dalam tisu dalam perut ibu, kemudian pantulan echo ni akan diterima juga oleh probe yang ada dekat atas perut ibu, maka akan terhasillah image dekat monitor yang selalunya mak dengan ayah tengok itulah. So image yang kita tengok ni kita panggil two dimensional, selalu hitam putih. Kita ada image yang boleh difahami lebih oleh pesakit-pesakit atau ibu-ibu ni ialah three dimensional image. So kalau saya bercakap perlu kita buat ultrasound ni semasa mengandung, sama ada dia selamat atau tak, memang dah banyak kajian dibuat yang ultrasound ni setakat ni tak pernah lagi ada kes yang menunjukkan ada kesan fizikal kepada seseorang pesakit apabila kita buat ultrasound ni. Tetapi kita faham juga ada juga ultrasound ataupun gelombang bunyi yang terlalu tinggi yang boleh menyebabkan kesan biologi kepada tisu, dan
gelombang yang tinggi ni selalu kita ada buat juga. Selain daripada kita nak diagnose menggunakan ultrasound, kita juga buat treatment melalui ultrasound, bukan di dalam kandungan lah ya. So itu gelombang yang terlalu tinggi. So sebab ramai orang menggunakan ultrasound, so kita nak tahu juga apa dia biology effect kepada tisu kalau daripada ultrasound ni. So salah satu sebab ni ialah haba lah. Bila tisu tu menyerap gelombang bunyi ni, dia akan menghasilkan haba. So haba ni yang kita takut boleh memberi kesan kepada kandungan, kepada tisu-tisu ni lah. Okay? So pada tahun 1989 kita ada World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology ada bagi kita guidance ya. Dia kata selamat untuk kena dedahan gelombang bunyi ni sehingga kalau temperature tu naik 1.5 darjah Celsius daripada normal fisiologi. Jadi secara kesimpulannya setiap mesin ultrasound tu dia ada thermal index ataupun pengesan haba. Jadi secara safety mechanism lah, dia ada safety net terus dekat ultrasound tu. Jadi sebelum saya jawab bila kita nak buat, perlu ke tidak, jadi saya nak katakan yang ultrasound ni selamat sebenarnya. Dan itu kita bercakap mengenai fizik lah, mengenai teknikal. Jadi kajian pun dah dibuat. Pada kajian ni dah lama lah, tahun 1993 dekat Norway dengan Australia. Dia ambil kesimpulan beberapa ribu kandungan. So ada kumpulan yang terima ultrasound secara kerap dengan ada kumpulan yang terima ultrasound secara minimum sahaja. Sekali dua yang macam Hafizi cakap tadi. Jadi bila dia orang kaji kumpulan yang dua kumpulan ni, dia orang dapati tiada perbezaan antara perkembangan bayi-bayi yang menerima ultrasound secara kerap ni. Okey. Doktor, jadi ya. Tak, kita difahamkan juga terdapat beberapa jenis imbasan ultrasound yang digunakan secara meluas kini. Mungkin doktor boleh perincikan jenis imbasan ultrasound ini yang digunakan secara meluas dan yang mana paling selamat, doktor? Okey. So, imbasan daripada segi bayi semasa bayi di dalam kandungan, dia imbasan yang sama sahaja. So ultrasound ni dan probe yang kita letak dekat atas ibu, probe ni adalah alat yang kita lalu letak dekat atas perut ibu. Dia akan mengeluarkan gelombang bunyi tu ke dalam dan gelombang tu akan terpantul balik ke perut yang sama dan akan dipancarkan di televisyen lah, di monitor. So yang kita lihat tu ialah two dimensional. 2D 2D ni cross section of apa tisu yang kita lihat tu. Jadi seterusnya kita ada 3D. 3D ni pula ialah 3 dimensional gambar. Maknanya tu dia tengok 2 dimensional tu daripada berbagai angle untuk menghasilkan gambar 3 dimensional. So kita ada satu lagi yang kita panggil 4D. 4D ni pula adalah gambar 3 dimensional tu tapi dalam keadaan dia bergerak. So kita masih boleh menilai bayi tu, kita tengok muka dia, kita boleh tengoklah tangan dia bergerak ke, dia isap jari ke masa kita tengah scan tu. So yang satu lagi yang agak baru ni kita panggil 5D lah. 5D ni pula HD Live dia lebih kepada HD Live. Tetapi sebenarnya bila doktor buat imbasan semasa dalam kandungan ni, 2 dimensional tu dah cukup. 2 dimensional yang nampak hitam putih tu dah cukup untuk memberi kita pengetahuan tentang masalah-masalah yang mungkin terjadi semasa mengandung. Doktor, sebelum ini timbul kontroversi berkenaan dengan imbasan ultrasound 5D yang dikatakan disalah anggap secara umum. Bagaimana doktor dapat menjawab kepada dawan-dawan ini? Dan doktor, kalau kita nak tahu ultrasound ni juga adakah untuk kita menentukan sama ada ataupun untuk kita mengetahui sama ada jantina bayi itu lelaki atau perempuan, di peringkat umur berapa yang sesuai untuk dilakukan ultrasound bagi kita ketahui jantina bayi kita ini? Okey, sebenarnya kalau kita, tadi saya dah terangkanlah apa tu 1D, 2D, 3D, 4D dan juga 5D kan. Macam yang saya tak tekankan, 2 dimensional tu dah cukup, yang hitam putih tu dah cukup untuk kita pakar perubatan semua untuk mendiagnose ataupun mendetek masalah di dalam kandungan. Tetapi doktor boleh tengok dekat monitor tu hitam putih. Doktor biasa lihat, jadi dia boleh interpret ataupun dia nampak gambar tu dengan dia memahami gambar tu. Tetapi 3 dimensional ni pula dia lebih membantu pasangan, membantu ibu yang mengandung untuk mengappreciate macam ni rupa bentuk muka bayi dia. Kadang-kadang ada selalu dia cakap rupa ikut hidung bapak ke hidung mak ke, kita boleh tengok masa tu dalam 3 dimensional tu. Tetapi dari segi sama ada kita dapat
mendiagnose apa-apa masalah, 2 dimension dah cukup. Dan juga 5D ni sebenarnya hanyalah macam saya kata 3D, 4D adalah pergerakan. 5D ni hanyalah HD life. Dia memberi lebih proof lah, memberi gambar yang lebih cantik untuk kita appreciate. Saya tak kata 3 dimensional tak boleh diagnose masalah. Contohnya macam kalau ada sumbing dekat bibir. So dengan 3 dimensional ni mak dengan ayah mungkin boleh appreciate macam mana rupa bentuk sumbing di bibir. Ataupun kita ada masalah usus terkeluar di tepi tali pusat. So dengan 3 dimensional kita boleh tunjuk dekat pasangan apa dia masalah tu. Okey, berbalik kepada soalan Hafizi mengenai gender. Saya rasa lagi fair kalau saya pergi menjawab dari segi perlu tak kita buat ultrasound ni daripada awal-awal kandungan sebelum kita pergi ke straight kepada nak tengok gender bayi girl ataupun boy. Okey. Sebenarnya waktu yang perlunya ultrasound ni kita nasihatkan ibu bapa ataupun wanita yang mengandung kalau boleh buat imbasan scan secara awal lepas dia dah UPT dah positif ataupun period dia dah lambat. Okey, selalunya baik 6 ke 8 minggu kita dah boleh tengok jantung bayi. Kadang-kadang kita nampak kantung lebih awal, 4 ke 6 minggu kita dah boleh nampak kantung, 6 ke 8 minggu kita boleh tengok janin. Okey, janin ni pentinglah nombor 1 untuk kita bagikan tarikh jangka bersalin ataupun expected due date, expected delivery date. Wanita ni dia ada 2 jenis. Satu lagi tu yang kitaran haid dia tetap. So siapa yang ada kitaran haid tetap ni senang kita nak buat perkiraan tarikh jangka bersalin dengan hari terakhir period. Hari pertama period terakhir. Jadi bila kalau tetap kita boleh buat perkiraan yang nak cakap bila 40 minggu tu dan kita scan pada 3 bulan pertama akan bagi kita kepastian bila tarikh. Tetapi ada juga wanita yang haid dia tak tetap. Jadi wanita yang haid tak tetap ni kita tak boleh nak buat perkiraan tarikh jangka bersalin tu tanpa scan ni. So jadi itu yang kita nasihatkan untuk buat scan pada awal 3 bulan pertama ni. Yang kedua, bila kita nak buat 3 bulan pertama ni kita nak tengok ada lokasi kehamilan, dekat mana sebenarnya kedudukan kehamilan tu, kandungan tu. Sebab secara normalnya kandungan akan duduk di dalam rahim. Okey, rahim ni dia boleh mengembang. Kalau ikut sebelum mengandung saiz dia 6 cm, dia boleh mengembang sampai 36 cm. Tetapi ada wanita yang kurang bernasib baik, dalam 9 dalam 1000 kandungan ni duduk di luar rahim. Dekat fallopian tube selalunya 90%. So fallopian tube ni tak boleh mengembang macam mana dalam rahim. So dia akan berlaku apa yang kita panggil ectopic pregnancy. Dan ini akan membahayakan nyawa ibu lah. So kita kena bagi tahu kepentingan untuk scan 3 bulan pertama. Satu lagi benefit kalau kita buat 3 bulan pertama ni, kita boleh tahu kalau orang yang lelaki, orang yang bernasib baik dapat kandungan kembar, kita nak tahu betul ke kandungan kembar tu dari awal. Kita nak tengok jumlah, kita nak tengok ada berapa uri, sebab doktor punya rawatan akan berbeza mengikut berapa banyak uri. So ini dia benefit-benefit 3 bulan pertama, macam ni early dating scan untuk ibu-ibu mengandung. Okey, baik doktor. Kita nak berbincang lagi dengan lebih rinci berkenaan bila waktu yang paling sesuai untuk lakukan imbasan ultrasound ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dan juga Nur Syazwani Syahrul Syam dari bersiaran langsung daripada rumah melalui Skype, dan kita masih lagi ingin membincangkan mengenai imbasan ultrasound ini, dan bersama kita adalah pakar obstetrik dan sakit puan UiTM Private Specialist Center Dr. Nazratul Aiman Wan Nordin di Italian. Tadi kita dah bincangkan mengenai adakah selamat ataupun tidak dan juga jenis-jenis ultrasound yang boleh didapati, dan kali ini doktor kita ingin melihat juga kepada mungkin pastinya bagi ibu bapa yang baru, mereka ni berasa ingin tahu dan juga teruja, sering mendorong mereka untuk mengetahui keadaan bayi secara terperinci, terutamanya apabila seorang ibu itu mempunyai sejarah kesihatan. Doktor, boleh perincikan bilakah waktu sesuai untuk lakukan imbasan ultrasound semasa proses mengandung ini, dan sekiranya doktor didapati bayi itu mempunyai masalah, apa tindakan yang boleh para doktor ataupun pakar-pakar ambil tindakan selanjutnya, doktor?
Okey, macam saya cakap yang scan yang saya terangkan tadi sebelum kita break tadi ialah mengenai dating scan, iaitu lepas dia miss period 8 minggu kita suruh datang untuk buat dating scan. So waktu seterusnya macam yang Hafizi cakap, jika ada masalah kandungan. So jadi saya nak memperkenalkan ataupun nak memberitahu bahawa kita pakar-pakar betul ada buat satu scan yang kita panggil first trimester scan screening ataupun knuckle translucency scan. Yang ni kita jalankan pada 3 bulan pertama juga, selalunya mesti dijalankan pada 11 ke 13 minggu 6 hari ataupun saiz janin tu berukuran 45 hingga ke 84 mm. So apa dia scan yang kita rasa patut dilakukan oleh ibu-ibu ni? Scan ni sebenarnya dia orang yang terlatih saja akan buat, iaitu untuk mengenal pasti sama ada janin yang dikandung itu ada risiko untuk mendapat sindrom, ya, sebab kadang-kadang kita ada juga kes 3% daripada kelahiran ni ada masalah struktur, masalah sindrom juga. So sekarang ni pun kadang-kadang wanita ni mengandung pada usia yang lewat, jadi kalau masalah sindrom yang terutamanya lah Down syndrome ni, dia akan meningkat risikonya. Kalau umur 35 tahun, kita kata risiko 1 dalam 300 lebih kandungan akan boleh mendapat bayi Down syndrome. Kalau umur tu naik 40 tahun, bila kita mengandung 1 dalam 100 kandungan boleh juga bayi itu terkesan dengan Down syndrome. Manakala kalau umur tu 45 tahun, 1 dalam 35 pesakit wanita yang mengandung tu ada risiko untuk bayi itu ada Down syndrome. Kita tengok sekarang ni pun trend wanita ni dia mengandung start umur lambat. Jadi itu yang kita cakap pasal knuckle translucency scan ni. Dan dia digunakan untuk kita scan, kita akan tengok bayi itu secara keseluruhan, tapi pada trimester pertama kita akan tengok bahagian otak ada tak struktur yang tak normal, dan terutama sekali kita nak tengok dekat belakang leher ada kumpulan cecair fluid subcutaneous tissue di belakang leher yang kita boleh ukur, dan sekiranya kumpulan itu hasilnya menunjukkan dia tebal lebih daripada 3 mm, maka ibu tu kita akan explain, kita akan terangkan kepada mereka risiko tu naik makin tinggi sikit. Jadi tapi untuk kita diagnose sama ada bayi tu ada Down syndrome ataupun tidak, kita kena ambil air ketuban. Jadi air ketuban ataupun isi dekat uri tu nanti untuk kita hantar ke makmal, dan dia akan hantar DNA bayi untuk kita detect sama ada masalah kromosom ataupun masalah genetik lain. Ada beberapa yang kita boleh detect dengan hasil daripada first trimester scan ni. Jadi kalau nak menjawab pada Hafizi punya soalan mengenai kalau kandungan tu bermasalah, selain daripada first trimester scan yang saya sebutkan 11 ke 13 minggu 6 hari tu, kita akan seterusnya follow up dengan apa yang kita panggil detail anomaly scan ataupun detail scan lah secara mudahnya. Kalau saya pesakit nak pergi buat appointment, dia akan cakap nak buat detail scan. Detail scan ni selalu kita buat 18 ke 24 minggu. So apa tujuan kita buat detail scan ni? Kalau dekat negara maju, dia memang semua ibu yang mengandung disuruh buat detail scan sebab kita nak mendetek masalah kromosom ataupun kromosom abnormality, ataupun kita nak tengok masalah struktur daripada bentuk-bentuk dekat semasa kita scan tu. Tetapi kat Malaysia, kita masih lagi negara membangun, kita tak boleh nak offer servis detail scan dekat semua ibu yang mengandung. Jadi bila tu kita tengok sama ada risiko tu ada ke tidak. So contohnya orang yang kita offer ataupun sekiranya kita ada capability nak buat, kita pergi sendiri kalau kita tak ada risiko ni. Contohnya orang yang umur dia dah lanjut, umur lebih daripada 35 tahun, ataupun orang yang memang ada masalah kesihatan, contohnya kencing manis yang tak terkawal sebelum mengandung, masalah systemic lupus erythematosus ataupun SLE, sakit yang kita suspek ada abnormalities masa first trimester tadi, ataupun ada sejarah kandungan yang sebelum ni ada diterbabit dengan bayi yang ada masalah struktur ataupun kromosom tadi, ataupun kalau ada exposure untuk bahan-bahan yang membahayakan kandungan semasa dia 3 bulan pertama tu, contohnya macam alkohol ke, kita terekspos dekat radiation ke, ataupun kemoterapi. So ibu-ibu ni kita akan sarankan untuk buat detail scan ni. So detail scan ni seperti yang saya dah cerita tadi, kita nak tengok structure. So kita orang yang dilatih nak buat detail scan ni, dia akan tengok bayi tu dari segi bahagian otak, kepala, dia akan turun tengok muka. So kita boleh tengok ada masalah sumbing ataupun tak. Kita akan tengok kat paru-paru, tengok otot antara paru-paru dan jantung dengan usus semuanya. Kita akan tengok masalah dekat bahagian perut. Kadang-kadang ada bayi yang usus tu terkeluar dekat bahagian perut. Kita akan
tengok masalah tulang kaki ataupun masalah yang bolehlah berkaitan dengan abnormalities, kita panggil kandungan yang tidak normal. So seterusnya bila kita dapat masalah yang ni, dan seterusnya doktor akan dia akan direferkan kepada pakar-pakar yang kita panggil maternal fetal medicine specialist yang boleh mengoffer lebih lanjut punya rawatan, contohnya ambil air ketuban dan hantar ke makmal. So sebenarnya dia dengan detail scan tu dia memberi kita persediaan dan juga bantuan untuk diagnose masalah bayi itu. Itu antara penyucian berkenaan detail scan. Mungkin doktor ada saranan ataupun cadangan jadual yang boleh ibu mengandung lakukan imbasan ultrasound, mungkin mengikut setiap bulan ataupun selepas beberapa minggu, dan juga mungkin doktor boleh berkongsikan tips sebelum mereka merakam imbasan ultrasound untuk dapatkan imbasan yang terbaik, doktor. Okey. Tapi sebenarnya sebelum saya jawab Hazwani tu, Syazwani, saya perasan saya tak jawab lagi Hafizi mengenai gender. Okey, masa kita buat detail scan tu, masa tu kita akan cuba lihat gender, sama ada bayi lelaki ataupun bayi wanita lah. Selalunya masa detail scan kita dah boleh nampak, tapi kita mungkin boleh nampak lebih awal, terutama sekali jika bayi lelaki, sebab kita boleh nampak struktur yang menunjukkan dia tu bayi lelaki lah. Saya faham, kita selalunya ibu-ibu ni dia datang, belum kita cakap pasal dari segi struktur lagi, dia dah tahu bayi lelaki ke bayi perempuan, sebab senang nak beli baju. So kita akan bagi tahu selalunya masa detail scan tu. Di samping nak beli baju ke color apa yang sesuai tu, kita perlu tahu juga gender lelaki atau perempuan, sebab dia ada masalah-masalah struktur yang boleh terlibat kalau bayi lelaki lebih prone untuk lebih cenderung nak kena masalah ni, dan bayi perempuan lebih cenderung untuk kena masalah yang lain. So tadi macam saya dah cakap, kalau detail scan ni kita buat 18 ke 24 minggu. Selalunya kita sarankan juga untuk membuat tumbesaran. Kadang-kadang ada, saya faham ada beberapa wanita mengandung dia akan pergi setiap bulan tu, kita akan tengok tumbesaran bayi. Tetapi yang nak kita tengok tumbesaran bayi setiap bulan tu tak semestinya untuk semua orang yang tak ada masalah dalam kandungan. Boleh buat, okey? Kita nak tengok macam mana bayi tu membesar. Dan selalunya yang kita buat yang ada masalah kesihatan. So dia datang setiap bulan tu, kita akan setiap 4 minggu ke 6 minggu kita akan tengok adakah masalah dari segi tumbesaran. So ini kita panggil growth scan. So bila kita buat growth scan ni, dia akan tengok beberapa struktur sahaja. Ada 4, iaitu ukur lilit perut. Kita mulakan dengan kepala, ukur lilit kepala, keratan rentas kepala, kita buat ukur lilit perut dan juga saiz tulang peha. Jadi bacaan ni kita akan rekodkan di dalam graf. So jadi bila bacaan ni kita buat setiap 4 ke 6 minggu, kita boleh tengok macam mana tumbesaran bayi. Sebab kita ada cases yang tumbesaran dia terbantut. Selalunya yang kes tumbesaran terbantut ni, pasien-pasien yang ada masalah darah tinggi, uri dia tak berapa sihat. Okey? Dan selepas tu masa kita buat kadang-kadang tiap bulan, selalunya selepas 33 minggu kita dah suruh kita nak ukur air ketuban. Sebab kita ada juga masalah bayi yang air ketuban yang dihasilkan tu tak cukup untuk bayi tu berenang kat dalam tu. So dia stres sikit kalau air ketuban tu kurang. Dan sebenarnya satu lagi scan yang penting ialah nak tengok kedudukan uri. Kedudukan uri. Uri boleh jadi depan ataupun belakang. Tetapi yang lebih memberi kerisauan ke doktor kalau uri tu duduk dekat bawah. Bila duduk bawah tu maksudnya dia menghalang laluan keluar bayi nanti bila dia nak bersalin secara normal. So selalunya by the time 28 minggu kita dah dapat idea uri ni bawah ke tidak. Selalu kita diagnose lebih uri ni bawah ke tidak pada 36 minggu. Jadi macam saya cakap, kalau saya nak rangkumi, bila kita nak buat tu saya dah bagi tahu first trimester scan tu baik untuk mendetek sebarang benda-benda yang tidak normal, tanda-tanda yang tak normal. Detail scan pun sekali lagi untuk tidak normal, dan kita sambung dengan tumbesaran 4 ke 6 minggu sekiranya mak tu ada masalah kesihatan ataupun pesakit nak monitor bayi dia sendiri, nak tengok uri pada 36 minggu atau awal 28 ke 36 minggu dengan air ketuban. Okey? So itu masa-masa yang kita nak buat scan sepanjang kehamilan. Okey, doktor, dalam masa 1 minit saja doktor, kita pun tak banyak masa. Cuma mungkin doktor dapat ceritakan dari segi pengalaman doktor, ada tak berdepan dengan
dengan membuat imbasan ultrasound ini dapat menyelamatkan ibu itu sendiri, kerana mungkin bayi mereka berada dalam keadaan yang tidak normal ataupun yang boleh menjejaskan kesihatan ibunya sendiri. Mungkin ia terpaksa digugurkan kandungan dan sebagainya. Mungkin doktor dapat bercakap mengenai bagaimana pentingnya ultrasound ini untuk dapat menyelamatkan nyawa dan juga kesihatan ibu itu sendiri. Okey, terima kasih. Very good question Hafizi, sebab macam dari hari sehari ni bila saya buat klinik tu memang kita ada banyak lihat kes-kes macam ni. Sebab tu saya tekankan tadi masalah first trimester scan, sebab kadang-kadang kita boleh detect yang saya kata tak normal tu semasa 3 bulan pertama, dan kita ada kaedah untuk menggugurkan kandungan atau termination of pregnancy awal 3 bulan pertama. Jadi dia tidak menjadi isu etika yang besar kalau kita detect masalah-masalah ni pada 3 bulan yang pertama. Tetapi sebab kadang-kadang kita dapat detect pada 18 ke 24 minggu tu, ada juga kejadian. So memang kita dalam dilema etika. Patut kita, bila saya dah ambil air ketuban tu, kita tengok memang bayi ni kita tahu ada kecacatan yang memang tak boleh hidup. Okey, dan memang kalau saya boleh cakap daripada kita punya pesakit yang saya tengok, saya rasa daripada bulan 6 tahun lepas daripada bulan 8 ke bulan 9 kita ada 6 kes yang mana kita ambil air ketuban tu, bayi yang hasil daripada air ketuban tu, dia kata bayi tu ada abnormality syndrome yang memang tak boleh hidup pun, contohnya Patau dan Edwards syndrome. So jadi ada kes macam tu, so kita terpaksa gugurkan kandungan dengan lebih awal. Okey, banyak perincian dan informasi yang kita boleh titik beratkan, terutamanya mungkin bagi pasangan yang akan memang cahaya mata nanti. Itu tadi pakar obstetrik dan sakit puan UiTM Private Specialist Center, Dr. Nazratul Aiman Wan Nordin. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini, Doktor. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Sapusham. Saya Hafiz Rosli bersiaran langsung daripada rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.